Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amr wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati lagi saya kasih tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli tan kuasa surau, tuan-tuan para jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini kita diberikan kekuatan untuk hadir ke dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab 40 hadis penawar hati. Dan kita malam ni akan masuk kepada hadis yang ke-14, ya, hadis yang ke-14 yang bertajuk hanya beroleh penat dan letih berjaga malam. Tu tajuk kita pada malam ni tuan-tuan. Kenapa pula penat letih dia dapat ni? Apa halnya? Baik, kita baca dulu hadisnya tuan-tuan. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba qa'im laisa lahu min qiyami illa as-sahr. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad wal Baihaqi. Pendek je hadis dia tuan. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berapa banyak orang yang bersembahyang tetapi yang didapatinya daripada sembahyang itu hanyalah letih berjaga malam sahaja. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Baihaqi. Baik, keterangan. Sembahyang adalah tiang agama dan syiar bagi masyarakat Islam. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-Nya bersembahyang adalah supaya mereka selalu mengingatinya dan menghampirkan diri kepadanya. Dari kerana itu hendaklah sembahyang itu disempurnakan syarat, rukun dan sunat-sunatnya supaya sembahyang itu menjadi sah pada hukum zahirnya, dan hendaklah pula disempurnakan adab batinnya, iaitu khusyuk sewaktu mengerjakannya, kerana ia merupakan roh kepadanya, yakni kepada solat itu sendiri. Dan hati orang yang bersembahyang itu adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan nilai kepada sembahyang tersebut. Maka apabila seseorang bersembahyang sedangkan hatinya lalai dalam sembahyangnya, bererti ia tidak menghargai pandangan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Alangkah besarnya perbezaan di antara lidah yang mengucapkan wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, yang bermaksud aku menghadapkan mukaku kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, sedangkan hatinya mengingati yang lain daripadanya. Maka oleh kerana itu pernah Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kullu salatin la yahduru fihal qalb fahiya ilal uqubati usra. Artinya, setiap sembahyang yang tidak ada khusyuk hati di dalamnya adalah lebih hampir kepada siksaan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis kita malam ni pendek je tuan-tuan. Ya, pendek maknanya balik awal lagi dah.
InsyaAllah. Ya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan berapa ramai orang yang semayang, tetapi semayang yang dia dapat daripada semayang itu hanyalah letih berjaga malam sahaja. Letih berjaga malam sahaja. Mana penat saja tidak dapat, pahalanya tak dapat. Jadi kita tak mau dalam apa jua amal ibadah kita, kita hanya dapat letih dan lapar saja. Letih berjaga malam, kalau puasa letih, lapar dan dahaga. Kalau kita zikir ke, baca Quran ke, apa jua amalan pun kita tak maulah kita dapat zero, kosong. Tak ada. Kita sangka kita dapat ganjaran yang banyak, tetapi rupa-rupanya apa pun tak dapat. Begitu juga dengan solat. Solat ni yang dikatakan tiang agama. Ya, as-salatu imaduddin. Semayang ni tiang agama. Man aqamus salah faqad aqamad-din. Siapa yang dirikan semayang, seumpama dia mendirikan agama. Wa man tarakas salah, dan siapa yang meninggalkan salat, faqad hadamad-din. Maka seumpama dia tu meruntuhkan agama. Begitulah perumpamaannya yang Nabi berikan. Orang yang mendirikan solat dengan orang yang tidak mendirikan solat. Yang mendirikan solat ini perumpamaannya seumpama dia ni mendirikan, menghidupkan agama. Ataupun cakap mudah kita tuan-tuan, orang yang ada agamanya ialah orang yang solat. Tu faham kita mudah tuan-tuan. Orang yang tak solat umpamanya orang yang tak ada agamanya. Itulah bezanya. Sehingga Nabi pernah sebut dalam hadis yang lain, perbezaan antara Islam dan tak Islam ni salat. Kan? Nak cerita besar tak besarnya salat ni dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam. Jangan nama saja Islam tapi tak salat. Sehingga salat itu adalah merupakan rukun dalam agama kita tuan-tuan. Selepas mengucap 2 kalimah syahadah, solat. Kan? Iqamus salah, mendirikan semayang. Kalau solat ni diumpamakan macam tiang tuan-tuan, bangunan apa pun kalau tak ada tiang runtuh. Bangunan apa kalau tiang dia tak kukuh pun boleh runtuh. Rumah ke, kedai ke, flat ke, apartmen ke, besar mana, tinggi mana, hebat macam mana pun, kalau tiang tak kukuh, runtuh. Begitu jugalah soal agama kita ni tuan-tuan. Kalau solat itu tidak didirikan, maka agama akan runtuh, agama akan musnah, agama akan hancur. Ini yang kita takuti, kita geruni. Bila mana akhir zaman orang sudah tidak mempedulikan soal solat, apa pun tak dihirakan. Semayang tak semayang pun sama katanya. Senang je dia bercakap. Betul tak? Duit masuk juga. Aku tak semayang pun kaya juga. Reta aku banyak juga. Bini aku 2-3 orang. Man, duit aku berjuta juga. Tak semayang pun tak apa. Nampak? Dia membandingkan soal kekayaan yang dia miliki di dunia ini. Dia membandingkan harta benda yang dia ada itu dengan solat. Seolah-olah solat tu tak ada nilainya dengan wang ringgit yang dia miliki. Tak solat pun aku kaya raya. Mana solat ni tak penting. Harta lagi penting, kekayaan lagi penting, wang ringgit lagi penting. Itulah pandangan bagi orang yang tidak menunaikan solat. Yang meringan-ringankan soal solat, malahan solat itu dianggap sebagai satu
Amalan yang berbentuk adat ataupun budaya sahaja. Nak semayang, tak nak semayang pun tak ngapa. Rasa rajin semayang, rasa malas, buat dono. Nampak? Inilah antara punca-punca agama akan runtuh, agama akan musnah, agama akan lenyap kerana orang Islam sudah mula meninggalkan solat. Sebab itu Nabi suruh, kecil-kecil lagi suruh anak kamu ni semayang. Nabi suruhlah anak kamu solat ketika mana umurnya 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka kalau tak solat bila mana usianya 10 tahun. 7 tahun, darjah 1 tuan. Udah disuruh, Nabi suruh semayang. Kita, anak kita macam mana? Budak lagi. Nampak? Biar je anak kita tak semayang. Cucu-cucu kita. Orang surau ni ramai cucu, anak tak ada dah besar-besar belaka. Otai-otai. Anak kena kahwin lain lah, haji je. Baru dapat anak baru. Otai masih berbisa. Mesyuarat Agung surau kat tempat kami tu. Nak cari AJK kalau ikut syarat mesti umur 65, 18 hingga 65 tahun. Nak cari 65 ke bawah payah. Semua atas 65. Tak layak saya dah. Umur dah 70 dah. Saya kata kalau umur atas 65 pun, kalau sihat tak ngapa. Hari-hari makan pil tongkat ali. Gagah perkasa. Tak apa. Boleh pegang jawatan. Sebab sihat. Yang pentingnya sihat. Lainlah uzur. Dah keluar masuk hospital dia kerjanya. Tu lain cerita lah tuan. Ini sihat. Kan? Jadi Nabi suruh. Kita ada anak ke cucu ke 7 tahun suruh semayang. Soal dia betul tak betul itu belakang cerita lah tuan-tuan. Tapi kita cubalah perbetulkan mereka. Bila dah umur 10 tahun tak semayang juga, Nabi suruh pukul. Pukul tu bukan pukul sampai patah riuk. Faham kita ambil tongkat belasah belakang dia, patah tulang belakang. Pasal apa? Tak semayang. Jangan sampai macam tu. Pukul tu tujuan nak mengajar. Budak ni tengok rotan pun takut dah. Zaman kita dulu lah tuan. Mak kita tarik rotan dia, lintang pukang lari tuan. Kan? Budak tak payah kita nak tunjuk je, ni tak semayang. Kelang kabut dia. Terus semayang. Tak ambil semayang pun kadang tu, terus semayang je. Kan? Punya takut rotan. Tak apa. Sebab atas tujuan mengajar. Kan? 10 tahun Nabi suruh macam tu. Ini dah 20 tahun tak semayang-semayang. Tak apa lagi. 30 tahun, 40 tahun dah beranak pinak, udah ada cucu, semayang pun tak peduli lagi. Ya Allah. Orang kalut-kalut maghrib datang surau, dia kalut-kalut lepak kedai kopi lagi. Mana semayang kamu? Akhirat nanti antara perkara pertama yang Allah Ta'ala akan tanya pada kita tuan-tuan, Nabi kata dalam sebuah hadisnya, ialah salat. Salat dulu sebelum amalan lain kamu. Memang kamu ada buat benda baik yang lain. Nolong orang pun rajin. Kan? Buat benda baik yang lain pun bagus. Tapi Nabi tanya salat kamu. Allah Ta'ala akan tanya salat kamu dulu. Masa tu nak jawab macam mana? Tak semayang. Udah tak pedulikan soal solat. Meringan-ringankan soal solat. Nak jawab apa? Nampak? Jadi biarlah kita melentur buluh tu daripada buluh daripada kebungnya. Jangan dah jadi buluh. Dah jadi buluh payah tuan. Bakar buat lemang je. Nampak tak? Kan? Dah tak mau dah. Jenuh nyuruhnya. Itulah masalahnya. Dan Nabi ingatkan orang-orang yang meninggalkan solat ini tuan-tuan. Tu dia. Ya, dalam kitab yang lain ni disebutkan tentang orang yang meninggalkan solat ini. Nabi sebut al-fariqu bainal mar'i wa syirk wal kufr as-salah. Penentu antara seseorang dengan syirik dan kufur
ialah meninggalkan solat. Yang menentukan iman dan kufur seseorang itu ialah solat, tuan-tuan. Tu. Ya, kemudian Nabi juga sebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Ya. Nabi kata perjanjian antara kami dengan mereka, iaitu hamba-hambanya yang muslim, ialah solat. Sesiapa yang meninggalkannya maka sesungguhnya dia telah kafir. Jangan main-main. Dia boleh membawa kepada kekufuran. Kufur di sini bukan makna jadi kafir. Kan? Ada orang faham kata kafir. Misalnya dalam hadis lain Nabi sebut man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang tinggalkan semayang dengan sengaja, maka dia kafir yang nyata. Tu dia. Takut kita dengar hadis tu. Kufur di sini membawa maksud maksiat yang besar. Nampak? Bukan membawa maksud kepada kekufuran. Bukan maksud jadi kafir macam orang-orang, bukan isap orang yang musyrik tu. Bukan maksud dia macam tu. Kalau kita tengok dalam kitab Fiqh Al-Awlawiyat karangan Syekh Al-Qardawi yang membezakan antara kufur kecil dan kufur besar, kita boleh faham apa yang dimaksudkan di sini ialah kekufuran kecil. Nampak? Sebab tu Nabi sebut boleh membawa kepada kufur, maknanya ancaman yang besar kepada orang yang meninggalkan solat, boleh membawa kepada perilakunya orang melakukan maksiat yang besar. Tu maksud dia. Nampak? Kalau dia jadi kafir, orang tak semayang jadi kafir, boleh tak kita semayangkan dia? Boleh tak kita mandikan jenazah dia? Boleh tak kita kapankan dia, kebumikan dia di tanah perkuburan Islam? Tak boleh sebab dia kafir. Betul? Kena hantarlah jerat Cina ke apa mana tempat, di longkang mana ke, di jalan ke, kan? Tapi walaupun dia tak solat, kita masih mandikan dia, kapankan dia, semayangkan dia, kan? Tanam dia di tanah perkuburan orang Islam, layak diterima harta pusaka dia, tidak dimufarakahkan antara suami isteri. Kalau kafir tak boleh. Nampak? Jadi itu yang dimaksudkan dengan kufur itu tadi, tuan-tuan. Jadi bukanlah maksudnya jadi kafir macam kita bayangkan orang bukan Islam, bukan itu ya. Baik. Jadi maknanya bahayanya orang yang meninggalkan solat itu yang boleh membawa kepada kemaksiatan yang besar. Kita nampak maksiat besar ni orang berjudi, orang berzina, orang minum arak. Orang tinggalkan semayang itu pun maksiat yang besar, tuan-tuan. Dengan sengaja, saja-saja tak nak semayang. Rumah dekat surau, rumah dekat masjid, tapi tak mari semayang, tak semayang. Kat rumah pun tak semayang, apatah lagi kat surau. Setengah tu bila beli rumah nak beli dekat surau, nak beli kat masjid. I kan, kalau beli rumah, I nak beli rumah dekat dengan surau masjid. Senang. Senang apa? Dah beli rumah dekat surau, tak mari surau pun. Kan? Sembang derah. Tapi tak mari surau pun semayang. Tak semayang, kat rumah pun tak semayang. Lala orang macam ni datang surau tak? Datang. Datang terus duduk depan Pak Imam. Ui, melampau. Pasal apa duduk depan Pak Imam? Dah jadi jenazah. Duduk depan Pak Imam. Nampak? Tu. Sedar-sedar duduk depan Pak Imam, baring depan Pak Imam. Pahal ni? Udah meninggal. Nampak? Mari juga surau kamu rupanya ya. Itulah. Jangan sampai tunggu sampai tahap macam tu. Ni tengah hidup, tengah sehat walafiat ni, time ni lah kita pergunakan, perhambakan diri kita ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada dalam satu kisah, tuan-tuan, bagaimana Imam Ahmad meriwayatkan pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang solat. Lalu baginda berkata, orang yang memeliharanya, yakni orang yang jaga solat, akan beroleh nur. Nur ni cahaya. Dan kejayaan pada hari akhirat. Orang yang jaga solat akan beroleh cahaya dan berjaya di hari akhirat.
Dan orang yang tidak memeliharanya tidak akan mendapat nur, tak akan dapat cahaya, tak akan mendapat kejayaan. Dan pada hari akhirat kelak akan bersama-sama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun, bersama dengan Haman, dan bersama dengan Abu Ibn Khalaf. Kenapa dia bersama dengan Qarun, bersama dengan Fir'aun laknatullah, bersama dengan Haman laknatullah, bersama dengan Abu Ibn Khalaf laknatullah ni? Kenapa? Ada ulama berkata, orang yang tidak menunaikan solat dihimpunkan bersama golongan kafir tersebut, iaitu Qarun, Fir'aun, Haman dan Abu Ibn Khalaf tadi. Kenapa? Kerana disebabkan oleh harta, maka dia sama dengan Qarun. Dia melebihkan harta daripada solat. Sibuk cari harta, sibuk pulun harta, sehingga tak solat, maka kamu duduk dengan Qarun nanti. Qarun ni kaya, sampai kat Malaysia ni harta dia ada. Betul tak betul ni? Habis banyak program mencari harta karun. Banyak harta Qarun. Tak ada lah nak cerita Qarun ni kaya tak kaya nun, duduk di Mesir nun, kan? Sampai orang di Malaysia ni pun sibuk cari harta dia. Mana nak jumpa? Memang tak jumpa, tuan-tuan, kan? Tapi nak cerita Qarun ni, mencari harta karun, Qarun lah tu, mana nak jumpa? Kata orang Malaysia lah, kata Qarun tak jumpanya kat sini, tuan. Jadi orang yang sibuk dengan harta benda, tak kerja dunia kulu kilir cari dunia, cari harta ni, ingat, nak carilah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai lupakan solat. Teruk macam mana pun kerja kita, tuan-tuan, kan? Solat jangan lupa. Ambil sedikit masa, peruntukkan sedikit masa ni untuk solat. Kita menghadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang bagi kita harta benda yang banyak-banyak ni dengan izin Allah. Kalau Allah nak tarik balik harta benda kita, Allah nak ambil bila-bila masa saja Allah boleh ambil. Kekayaan yang kita miliki ni, kita rasa kekal ke? Duit yang banyak-banyak tu kita rasa kekal ke? Belum tentu. Belum tentu. Kalau Allah nak ambil sekelip mata macam ni pun boleh. Boleh. Berapa ramai orang yang jatuh miskin, bankrupt, papa kedana, sedangkan satu ketika dulu dia kaya raya. Dan dia sombong pula dengan kekayaannya itu. Orang yang sombong-sombong ni. Ingat, Allah dah bagi peringatan. Dulu Allah dah bagi pengajaran dah. Allah datangkan kuman yang kita tak nampak, yang kita namakan COVID-19 tu. Ingat tak, tuan-tuan? 2 tahun kita bergelumang dengan penyakit ni. Punya takut. Sampai hari ni kita masih ada lagi ketakutan. Allah datangkan kuman tu, tuan-tuan. Orang kaya jadi miskin. Berapa ramai? Berapa ramai? Kawan saya cerita, ada hamba Allah ni kaya. Ada ni kawash ni dekat 10-12 biji macam tu. Kaya tak kaya dia. Kereta tak tahu lah berapa biji. Kat rumah dia, rumah besar. Kena COVID, semua kawash dia tutup. Satu je buka, kan? Tutup habis. Siapa nak cuci kereta? Orang nak keluar pun takut. Betul? Kelalah terpaksa kulu kiling mohon bantuan. Beras kat rumah pun tak ada nak makan. Dulu kaya raya. Nampak sampai tahap macam tu. Banyak lagi lah cerita orang kaya jadi miskin ni. Maknanya Allah boleh ambil bila-bila masa. Jangan sombong dengan Allah. Jangan berat kepala kita ni nak tunduk sujud pada Allah. Orang yang keras kepala tak nak solat ni, Nabi sendiri tengok pada Isra' Mi'raj bagaimana dia ambil batu hentak kepala sampai pecah. Betul? Kita tahu kisah Isra' wal Mi'raj. Lalu tumbuh
Tumbuh elok, lalu ambil, hentak balik kepala sampai pecah. Tumbuh balik, hentak sampai pecah. Pasal apa ni? Inilah manusia-manusia yang berat kepalanya sujud, yakni salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ish, teruk lah. Sakit tak sakit, hentak kepala sampai pecah tuan. Orang luku kepala kita pun sakit dah. Betul? Main nak luku kepala? Yang tak semayang ni keras kot kepala dia kot. Orang tak semayang ni kepala dia keras kot. Kan? Sampai dia tak takut dengan ancaman Allah Ta'ala. Kalau dia hentak dia dengan batu, tak pecah kot. Cuba try tengok. Kan? Ambil berhammer tu, hentak sekali. Kalau sakit, sujudlah kamu pada Allah. Sujudlah kamu pada Allah. Jangan berat kepala nak tunduk pada Allah. Sibuk dengan harta benda sampai tak solat, maka kamu duduk bersama dengan Qarun nanti. Dan sekiranya dia tak solat disebabkan oleh kedudukannya sebagai raja atau pemerintah, maka dia sama dengan Fir'aun, lalu dia dikumpulkan bersamanya. Ini ancaman pula kepada siapa? Pemimpin, pemerintah, orang yang ada kuasa. Maka diberikan peringatan, jangan sampai kamu orang yang ada kuasa ni sibuk dengan kekuasaan kamu sampai tak solat, maka kamu nanti sama dengan Fir'aun. Fir'aun berkuasa tak? Fir'aun berkuasa tuan-tuan. Ui, berapa banyak bala tentera dia, kerajaan dia, pemerintahan dia. Dia solat tak? Dia tak solat. Maka pemimpin-pemimpin yang tak solat, kamu duduk, ni geng kamu Fir'aun nanti. Sahabat karib kamu Fir'aun dalam neraka Allah Ta'ala. Pergi. Seronok pegang jawatan tu, jawatan ni. Kan, seronok ada kuasa, tapi lupa Allah Ta'ala. Tak peduli solat. Jalan sana, jalan sini, melawat sana, melawat sini, tak solat. Besok duduk dengan Fir'aun. Duduk dengan Fir'aun. Dan sekiranya dia tidak menunaikan solat disebabkan jawatan menteri yang disandangnya, maka dia akan dikumpulkan bersama Haman kerana menyamainya. Tak semayang kerana apa? Ada jawatan. Bukanlah jawatan hebat sangat pun. Jawatan pasal penduduk pun. Tok Ketua ya. Kan? AJK sana, AJK sini pun. Dapat jawatan kecil macam tu sampai tak semayang. Rajin kerja tuan. Buat bantu sana, bantu sini. Bagus. Time semayang Cak Libut. Allahu Akbar. Ada satu program tu di Johor. Bukan Johor je, di mana pun sama lebih kurang. Sekali itulah saya ada satu program di sebuah tempat tu, di sebuah masjid tu. Dia macam kampung angkat lah kami di tempat kerja tu. Siang tu kami sembelih lembu tuan. Sembelih lembu sekor. Punya ramai lah. Orang kampung turun. Punya ramai. Sekor lembu tuan. Saya mau nak makan kari lembu lah, nak makan tu, nak makan macam-macam lah menu kita masak. Malam tu semayang tarawih, kita buat ceramah nuzul Quran, saya bagi ceramah. Semayang tarawih tu kalau tak ada budak-budak kami, 2 saf tak penuh. Masjid tu, masjid kan besar mana pun, masjid kampung. 2 saf tak penuh. Siang tadi kenuri seekor lembu, punya ramai manusia. Malam semayang tarawih kat masjid, tak nampak batang hidung dah. Allahu Akbar. Nampak? Ya? Bak makan, bak ni. Mana ni? AJK pun hilang, ruyuk. Tak nampak. AJK kampung entah ke mana, AJK masjid pun entah ke mana. Time menyembelih lembu, kenduri penuh. Time program solat di masjid, tak nampak batang hidung. Ni. Kamu besok ingat, orang yang ada jawatan ni, kalau mengabaikan solat,
kamu duduk bersama dengan Haman. Dia ni jawatan hebat zaman Firaun. Tapi dia tak solat. Memanglah dia kafir. Pengikut Firaun memang tak solat lah. Ni esok duduk dengan Firaun. Dan sekiranya dia tidak menunaikan solat disebabkan perniagaannya, maka dia sama dengan Abu Ibn Khalaf. Siapa dia Abu Ibn Khalaf ni? Dia ni seorang peniaga kafir Mekah. Lalu dia akan dikumpulkan bersama-samanya. Di Mekah tu ada orang yang hebat perniagaannya, namanya Abu Ibn Khalaf. Dia ni kafir. Kan? Dia ni businessman. Jadi businessman, mana-mana orang yang terlibat dengan perniagaan, yang memikirkan keuntungan semata-mata, sampai tak solat, kamu duduk besok bersama dengan peniaga kafir Mekah ni yang bernama Abu Ibn Khalaf. Duk. Kan? Sebab itulah bila sampai time solat, berhentilah kejap. Berhenti kejap, tutup kedai kejap, semayang berapa minit sangat. Kan, 10 minit, 15 minit, buka balik lepas tu. Apa masalah? Sebab tu hari Jumaat, kan, hari Jumaat masih ada lagi peniaga-peniaga yang degil. Kan? Kalau dia suruh bini dia ke anak perempuan dia jaga, tak apa lagi. Ni dia sendiri jaga, tuan. Oh, sibuklah niaga cendol ke, niaga air batu ke, niaga keripap ke, niaga apa ke, laksa ke. Orang tengah ramai ni. Orang dah sibuk lagi semayang, dia sibuk lagi. Oh, duk cedok cendol lagi. Ada orang order 20 ni, 20 bekas ni. Oh, rugi lah. Dalam Quran sebut, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah wa zarul bai'. Nampak tak? Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan? Wahai orang beriman, bila diserukan untuk solat pada hari Jumaat, segeralah kamu mengingati Allah. Tinggalkan perniagaan kamu. Stop kejap. Tak rugilah tuan-tuan berhenti semayang bagi peniaga-peniaga. Berhenti kejap. Kan? Mari datang solat dulu ataupun solat dulu. Kadang-kadang surau tu sebelah pasar malam, tuan-tuan. Tempat kami tu. Dululah. Sekarang pasar malam tu dah pindah tempat lain. Bila time dia azan bersama antara maghrib isyak, antara maghrib isyak ni pendek, bukan panjang mana. Ya Allah, tak peduli solat, tak peduli. Sibuklah. Oh, time tu orang tengah ramai, rugilah semayang. Semayang 10 minit pun mau rugi dekat 200-300 ringgit. Nampak? Dia fikir macam tu. Dia tak fikir ni yang Nabi sebut akhirat nanti kamu akan bersama Abu Ibn Khalaf, peniaga kafir Mekah. Kamu duduklah wahai orang businessman, duduk dengan puak-puak kafir ni. Kerana tak solat. Jadi peruntukkan sedikit masa kamu, bukan lama mana pun. Lepas tu meniaga lah balik, tak ada masalah. Islam tak larang, Islam galakkan kita ni cari makan dengan cara yang halal. Tetapi bila mana kita cari makan dengan cara yang halal, jangan buat benda haram. Jangan tinggalkan solat. Kan? Ada yang solat ni, tepi ni, walaupun dalam tapak pasar malam tu, dia tetap solat juga. Masya Allah. Dia semayang di ruang kedai dia yang kecil, dia tetap solat, tuan-tuan. Tepi jalan pun dia solat. Peniaga-peniaga tepi jalan solat juga. Masya Allah. Ini yang kita nak tengok. Jangan tinggalkan solat. Kalau dekat surau, baik pergi surau. Lagi bagus. Nampak tak? Berkat perniagaan kita, tuan-tuan. Itu yang kita cari. Baik, ini. Ya. Apa namanya? Balasannya bagi orang yang meninggalkan solat. Dan Ibn Abbas pernah berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sesiapa yang meninggalkan solat,
maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan dia murka terhadapnya. Allah murka, Allah marah, tuan. Kemarahan Allah lah yang paling kita takut di akhirat nanti. Sebab Allah yang Ta'ala yang nak menyelamatkan keadaan kita nanti di padang mahsyar. Allah Ta'ala lah yang nak meringankan bebanan penderitaan kita. Allah Ta'ala lah yang nak menentukan kita ni masuk syurga atau masuk neraka. Semuanya dengan rahmat Allah. Tapi kalau Allah dah murka, ada harapan kah? Ada harapan ke nak masuk syurga? Ada harapan ke nak diberikan keringanan? Kan? Macam kita lah kalau dah marah kat seorang. Ada kita nak bagi muka kat dia? Tak ada dia. Kan? Tiba-tiba nak jadi menantu. Kita marah kat dia, kita tak suka kat dia. Marahnya pasal. Kan? Salam pun tak nak. Marahnya pasal. Pergi kedai dia pun tak nak. Marah punya pasal. Tegur pun tak nak. Marah punya pasal. Orang marah tak apa lagi. Kita ramai kawan-kawan lain lagi. Tapi kalau Allah Ta'ala yang murka, sedangkan kita amat mengharapkan rahmat Allah, tiba-tiba Allah murka pada kita. Disebabkan kerana solat itu tadi. Kita tak solat. Allahu Akbar. Takutnya, gerunnya kita di hari akhirat nanti, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Jadi dalam solat ini bukan soal rukun-rukunnya sahaja kita kena jaga. Tetapi yang perlu kita jaga juga ialah benda yang ada dalam hati kita. Ya, kerana itulah tempat pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala bukan sekadar tengok pada zahir, fizikal kita menunaikan solat itu semata-mata. Tetapi juga Allah Ta'ala tengok ni dalaman kita ni. Jangan sampai hati kita ni duk pusing sana, pusing sini, tuan-tuan. Tak khusyuk lah maknanya. Sebab benda hati ni tempat pandangan Allah. Di sinilah yang dikatakan merupakan roh kepada solat itu sendiri. Semayang hebat macam mana pun, Allah Ta'ala tengok ni dalam hati kita. Sebab kita dah buat pengakuan depan Allah. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan. Tu dia. Kuhadapkan wajahku kepada Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Kita sebut pula innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadat aku, hidup aku, mati aku kerana Allah. Tiba-tiba kita solat bukan kerana Allah. Kita solat kerana kita ada tujuan-tujuan yang lain. Solat kerana orang, solat kerana nak tunjuk-tunjuk. Dia ingat dia seorang je semayang, aku pun semayang tak? Kan? Solat kerana nak tayang jubah Mekah. Sahabat nak tayang serban Mekah, nak tayang tasbih Mekah, nak tayang kepiah Mekah. Telekung Siti Khadijah. Habis ha? Nampak tak? Nak tayang-tayang habis. Tak ada pahala. Ikhlas tak ada. Syarat amalan kita diterima dua. Pertama, apa dia? Ikhlas kerana Allah. Yang kedua, bertepatan dengan syarak. Itu syarat Allah Ta'ala nak terima amalan kita, tuan-tuan. Kalau ikhlas dah tak ada, benda dalam ni dah hanyut ke laut ke mana, macam mana Allah Ta'ala nak terima? Sebab itu kita kena pastikan, pertama niat yang ikhlas, yang kedua kalau boleh khusyuk. Kan? Kita semayang, kita fokus kerana Allah. Sebab tu susah nak khusyuk kalau semayang kat rumah, tuan-tuan. Betul tak? Semayang kat rumah, banyak sangat gangguan. Tengah-tengah semayang garang anak kita pasang lagu. Pasang lagu rock, gergang Allah.
Anak dara kita tengok cerita Hindustan pasang kuat-kuat. Kucu-kucu hontahe. Oh. Cerita apa? Mahabbatain. Oh, mahabbatain. Ya maknya pula tengok cerita Indon. Lebih kurang ke? Tengah semayang dah cucu kacau pula. Sujud-sujud di kuda je kita tuan. Allah. Boleh nak khusyuk ke? Tu belum lagi orang rumah keluar bilik air berkemban. Tengah semayang keluar bilik air berkemban tuan. Oh, mak seksi benar lah pula. Kata, udah. Ada nak khusyuk? Mampus tak khusyuk tuan. Lepas tu suruh Syed datang surau. Surau ni kita boleh fokus pada ibadah kita tuan-tuan. Tak ada gangguan. Nampak? Kita lebih tenang. Jiwa kita lebih tenteram. Pemikiran kita pun boleh orang kata memberikan perhatian sepenuhnya kepada ibadah kita. Dengan datang surau ni. Masjid ke ataupun mana-mana tempat kita dirikan solat jamaah. Tu yang terbaik. Kita dalam ibadat ni, kalau boleh nak buat yang terbaik, tak mau cincai-cincai. Yang terbaik dia apa? Nabi kata ni, yang terbaik ni, salat berjamaah. Pahala dia digandakan 27. Seorang dapat 1. Jamaah dapat 27. Belum campur lagi yang sunat-sunat. Dalam kitab apa? Saya lupa tuan. Ya. Dalam solat kita tu pun ada berapa amalan sunat? Dalam solat kita. Dalam solat kita ada berapa amalan sunat? Tak kurang daripada 500 amalan sunat kita dah dapat tuan. Kita banyak buat yang sunat-sunat dalam solat kita, kita tak perasan. Kita angkat takbir ni benda sunat dah. Kan? Allah angkat tangan ni dah sunat. Mula-mula lagi. Kan? Sebelum tu lagi dah dalam kita baca pula doa iftitah, sunat. Kita baca dengan kuat ketika mana solat malam macam nilah, sunat. Banyaklah nak cerita. Jadi pahala dia mungkin berganda-ganda lagi kita dapat dalam ibadat solat. Tu kelebihan. Masya-Allah. Kan? Kita tak sedar pahala tu banyak, bukan 27 lebih lagi. Habis tu kita semayang sunat pula, rawatib, qabliyah, ba'diyah, tu dia pahala lagi. Belum campur zikir lagi, doa kita lagi. Ya Allah, inilah kelebihan dan keberkatan solat berjamaah. Jadi kita nak fokus dalam ibadat kita ni. Jangan kita fikiran kita ni supaya tak melayan. Bukanlah kita 100% boleh khusyuk pun kadang-kadang. Kan? Ustaz kan tengah semayang kan, Allah balik ni jam lagi aku. Dah tak khusyuk juga. Tengah-tengah semayang perut pula kruk-krak. Surau ni hidang apalah malam ni. Orang rumah tadi nampaknya siakap 5 rasa. Pak Imam pula baca pula surah panjang-panjang. Ustaz pula tadi ceramah tak henti-henti. Udah hilang khusyuknya tuan. Sebab tu kita ni ada solat sunat. Solat sunat tu dia menampung kerosakan-kerosakan, bocor-bocor yang ada pada solat fardu. Nampak? Kita sembahyang qabliyah ba'diyah tu, dia tampung balik. Kita mungkin tak khusyuk, tak fokus, mungkin ada bocor sana, bocor sini, dia tampung balik tuan-tuan. Sebab tu penting solat sunat ni. Jangan cak lebut. Kan? Ambil masa sikit main sunat 2 rakaat. Kalau yang rajin buat 4, buatlah 4. Kan? Yang apa namanya, yang dituntut buat 2. Ada yang nak buat dapat kelebihan buat 4, buatlah 4. Tak ada masalah. Nampak? Okey? Jadi itu maknanya orang yang khusyuk. Dan maka berusahalah untuk mendapat khusyuk dalam semayang dengan menghadirkan hati pada setiap bacaan yang diucapkan, dan tanamkan dalam hati akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, sambil memandang rendah kepada diri dan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, disertai pula dengan kebimbangan terhadap amalan yang telah dilakukan
apakah ia diterima ataupun tidak. Namun perlu dicampuri pula dengan menaruh harapan yang besar agar sembahyang kita yang tidak seberapanya itu diterima di sisinya. Bukan kerana keindahan sembahyang yang kita lakukan, tetapi hanyalah semata-mata dengan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Nampak tak? Ya, kalau boleh cubalah hadirkan khusyuk dalam solat kita. Antaranya kita ni dapat menghayati setiap bacaan. Paling common tuan-tuan, surah Fatihah tu kita faham le makna dia. Ini surah Fatihah pun tak tahu. Dah baca sehari berapa kali wajib baca surah Fatihah ni tuan? Sehari berapa kali? Berapa rakaat sehari? 17 kali. Yang wajib, nampak tak? Baca setiap rakaat tu. Tapi kita faham ke? Allah takkan tak faham. Dah puluh-puluh tahun dah baca surah Fatihah. Sikit Fatihah, sikit Fatihah. Buka majlis Fatihah, kenduri kenara Fatihah. Belum dalam solat lagi. Tak tahu. Alhamdulillahirabbil alamin pun tak tahu makna. Melayu sungguhlah kita ni. Tahulah Melayu. Tapi sebab ini bacaan yang kita baca setiap hari 17 kali. Nampak tak? Yang wajibnya. Ambil lah kalau surah Al-Baqarah tu, yalah, teman pun faham. Ustaz pun kadang-kadang pun tak kerti juga. Ustaz bukannya orang Arab. Ada faham-faham lah, yang tak faham juga. Ini Fatihah pun tak tahu. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh menghayati bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Maliki yaumiddin. Tuhan yang menguasai hari akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami sembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitu jalan-jalan orang-orang yang Kau kurniakan nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan-jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin. Dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Tu paling common Fatihah tu kita faham. Begitu jugalah bacaan-bacaan ketika sujudnya, rakaatnya, duduk antara dua sujudnya, doa kunutnya. Ni apa pun tak faham. Melayu sungguh lah. Sikit-sikit je, bukan surah apa pun. Kita pun faham, kita kan orang Arab. Tapi ni bacaan yang hari-hari. Nampak tak? Buka buku, carilah buku panduan solat tu banyak. Tengok, ni bentuk, ni makna dia, ni makna dia. Baru kita boleh menghayati. Ni baca tak faham, payahlah sikit. Macam baca surat khabar Cina lah. Katil ke bawah, apa pun tak faham. Yang faham tengok apa? Tengok nombor ekor. Tu yang faham. Awak pun dah lama tak baca surat khabar, tak tahulah. Ada tak ada lagi. Nampak? Jadi maknanya penghayatan tu penting. Ya, supaya kita boleh fokus kepada ibadah kita. Apa juga ibadah kalau kita faham, lebih mudah tuan-tuan daripada satu ibadat yang kita tak faham. Dan perlu ada perasaan kebimbangan. Bimbang apa? Bimbang, takut-takut Allah tak terima ibadat kita. Perlu ada. Perasaan bimbang tu kena ada. Aku ni semayang ni betul. Sebab tu kena semayang betul. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang, kata Nabi. Selama ni kita semayang agak-agak macam Nabi semayang ke? Ataupun kita semayang di tambukang? Ikut dan aku nampak? Semayang ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacaan-bacaannya, rakaatnya, sujudnya,
Tamak ninahnya, ni tamak ninah pun tak ke mana. Allah Akbar. Macam patuk ayam tuan-tuan. Rokoknya tak ada tamak ninah sujud. Macam mana? Tamak ninah ni sekurang-kurangnya subhanallah. Ni apa pun tak ada. Tak sempat subhanallah. Dah bangun dah. Udah turun dah. Nampak? Tu kena belajar. Kan? Kita belajar buka kitab fiqh. Belajar betul-betul. Macam mana? Ustaz-ustaz kita ngajar. Rokoknya macam mana? Sujudnya macam mana? Jadi bila kita buat dengan betul. Bacaannya betul. Sebutannya betul. Penghayatan pun ada. Barulah Allah terima amalan kita. Kalau tidak, ni perlu ada kebimbangan. Kan? Perlu ada kebimbangan, takut-takut Allah Ta'ala tak terima. Jadi perasaan itu perlu ada tuan-tuan. Supaya amalan ibadat solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kita buat hari-hari. Semayang ni hari-hari. Solat bukan yang fardu, yang sunat-sunat pun kita rajin buat. Sebab tu kita takut Allah tak terima. Ni bangkit tahajud rajin. Bukan semayang tahajud je, semayang taubat, semayang hajat, semayang tasbih tu, semayang tasbih rajin. Tapi Allah Ta'ala tak terima. Dapat penat saja. Kita tak mau macam tu. Kita nak segala bentuk solat yang kita buat ini Allah Ta'ala terima, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi hadis ni menjadi pengajaran kepada kita bersama tuan-tuan. Supaya kita ini menjaga solat kita zahirnya dan batinnya. Luarannya kita jaga, maknanya dari sudut rukun-rukunnya semua kena betul. Dan juga dalamannya, batinnya ni, dalam ni. Hati kita perlu khusyuk, fokus kepada penyembahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana solat. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amalan solat kita tuan-tuan, insya-Allah Ta'ala. Jadi sekarang itu sajalah peringatan bersama kita tuan-tuan. Mudah-mudahan ya memberikan kebaikan dan manfaatnya, ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwalin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا